Malang, saudara. Ya, rosaknya parti PAS ini kerana diberikan pemimpin kepada orang yang ada kepentingan seperti Haji Hadi. Dia jauh berbeza daripada pemimpin-pemimpin seperti almarhum Safadin Nur dan seperti juga pemimpin seperti almarhum Tunku Din Aziz. Dia ada hikmah, ya, dakwah dia punya hikmah. Dia yang pegang kepada Al-Quran supaya menyerukan Islam itu dengan hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah keadaan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan penuh kebijaksanaan. Ini yang diajarkan Al-Quran. Ini yang diamalkan oleh Tunku Din Aziz. Sedangkan di zaman Tunku Din Aziz itu, DAP ni dengan hudud ni keras. Lagi keras pada sekarang. Mendiang kapal asing pernah sebut dulu. Nak laksanakan DAP, langkah mayat saya dulu. Itu perkataan keras daripada kapal asing. Keras daripada sekarang lagi. Tak ada lagi pemimpin DAP yang sekeras itu. Kapal asing pernah sebut. Di zaman era Tunku Din Aziz. Tapi apakah Tunku Din Aziz melompat? Tak ada. Bahkan dia mempunyai pendekatan hikmah bijaksana menghampiri DAP. Berbaik dengan DAP dan menerangkan kepada DAP. Akhirnya, kesan daripada dakwah almarhum Tunku Din Aziz, akhirnya kapal asing menarik balik kenyataannya itu dan memohon maaf dalam konvensyen Perantara Rakyat. Ini masih saya masih ingat lagi. Akhirnya kapal asing menarik balik perkataan itu dan meminta maaf kepada PAS. Kerana keculaparan dia bercakap tentang agak kasar perkataan dalam menolak hukum hudud. Dan akhirnya dijelaskan bahawa DAP menentang hudud bukan kerana hudud itu hukum Allah. Dia menentang hudud pada dia sebagai seorang peguam. Kapal asing ini seorang peguam. Saya tahu dari segi penerangan dan perlembagaan, saya menentangnya kerana hudud itu bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Sebab itu saya tentang. Dia bagi penjelasan dan dia minta maaf. Itu cara pendekatan Tunku Din Aziz. Dia tidak terus melompat. Oh, DAP kata langkah mayat saya dulu nak laksana hudud. Oh, kita pun maki DAP. Tak ada saudara. Last sekali Tuhan tunjuk. Tanpa DAP dalam kerajaan kamu jadi kerajaan terbuat atap. Kan? Kamu jadi kerajaan terbuat atap. Menteri Agama pun kamu. Menteri Undang-Undang pun kamu. Parti kamu. Jadi kerajaan 33 bulan. Mana dia hudud? Usah cakap hudud lah. RU 35 yang mudah tu pun. Yang mudah nak buat, itu pun kamu tak boleh buat. Tak ada DAP pun kerajaan kamu. Kamu nak salahkan siapa waktu itu? Tak ada DAP pun. Judi naik 22 kali. Tanpa DAP. Hari ini kamu dah hentam DAP. Sedangkan waktu kamu merintah DAP tak ada pun, kamu boleh naikkan judi. RU 35 pun kamu tak bincang sekali pun dalam parlimen. Hudud jauh sekali lah. Sebab itu saya katakan hipokrit. Gunakan hudud, gunakan Islam, gunakan hukum Islam ni hanya untuk mendapat sokongan orang Melayu. Sokongan politik. Bila kamu ada kuasa, semua berebut jawatan. Semua nak jadi menteri. Semua nak jadi penasihat bertaraf menteri, duta bertaraf menteri. Duduk kursi empuk, satu apa pun tak boleh nak buat. Peruntukan negeri yang kamu perintah pun kamu tak boleh nak bagi kepada negeri Kelantan. Akhirnya Anwar Ibrahim yang bagi peruntukan yang lebih tinggi daripada kamu. Patutnya kamu malu dengan Anwar Ibrahim sekarang. Musuh yang kamu lawan itu, musuh itulah yang memberi peruntukan yang tinggi kepada negeri Kelantan berbanding waktu kamu di kerajaan. Waktu kamu jadi kerajaan, kamu ahli parlimen daripada negeri Kelantan, Tuan Min Toman ni, kamu timbalan Presiden PAS, kamu Menteri Alam Sekitar, kamu tak boleh bagi peruntukan yang besar daripada Kelantan. Padahal kamu dari parlimen dekat situ, ahli parlimen dekat Kelantan. Kamu tak boleh atasi masalah air walaupun kamu Menteri Jaga Air. Kena Anwar Ibrahim selesaikan di Kelantan. Itu pun dimaki. Anwar zalim. Ini manusia tak pernah bersyukur. Sebab itulah kita susah. Sentiasa susah. Sebab apa? Tak tahu nak bersyukur. Tak nak mengaku kelebihan orang lain. Walaupun orang buat tu baik untuk kita, tapi kita tak nak mengaku. Sebab apa? Dia musuh politik. Alah Anwar tu dia nak ambil undi tu. Ni pendidikan yang Islam perkenalkan di sekolah-sekolah. Macam tu juga. Alah belajar agama sama juga. Islam pun liberal juga. Tengok.
Zaman dia tak buat apa pun. Tak ada buat apa pun. Angkat judi 22 kali, dia boleh kata dia tak tahu. Kami tak tahu judi dah naik 22 kali. Itu Menteri Zafrul dulu. Jadi UMNO nya menteri. Bukan kami tak tahu. Seolah-olah macam dia tak ada dalam kabinet. 33 bulan, mata tak nampak. Judi naik, saudara. Tak nampak. Mulut terkunci. Waktu jadi kerajaan. Pada masa pembangkang dulu, bukan main. Bukan main. Baca ayat, bukan main. Tegurlah. Kita dalam Islam ni tegurlah. Hendaklah tegur dengan kuasa. Tak boleh tegur dengan tangan. Tegur dengan mulut. Kalau tak boleh tegur juga dengan mulut. Ya? Tegurlah dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Itu ada. Agaknya waktu dia jadi kerajaan dulu, judi naik ke apa pun, ya, tegurlah mati je. Gaji makan beribu-ribu. Menteri. Apa ramai menteri. Tak berani seorang pun nak tegur. Sebab apa nak tu? Siapa berani tegur Dan Cirit? Dia naik judi, nak kata apa? Nak tegur macam mana? Aku pun jadi menteri. Tegur kejap gigang, tukar pula jadi menteri lah. Orang lain pula jadi menteri. Sebab tu diam belaka. Penuh mulut ulama'-ulama' ni dengan dedak. Tuhan uji sikit je. Tuhan uji dengan jawatan dan kedudukan je. Habis mulut, tak boleh berkunci mulut. Hari ni baru nak cakap tentang Islam. Hari ni baru nak cakap tentang Melayu. Hari ni baru nak cerita pasal harga barang. Waktu kamu ada kuasa, apa kamu buat? Waktu anak menteri suruh minyak masak, apa kamu cakap? Waktu harga ayam RM12, RM13 sekilo, apa kamu cakap? Waktu minyak masak naik RM50, RM60, apa kamu buat? Tak berbunyi. Sebab apa? Dedak dah penuh di mulut. Tuhan uji dengan dedak saja. Habis. Ilmu tinggi mana pun tak berguna waktu itu. Bawah kerajaan 33 bulan itulah. Ya, musuh ketat umat Islam. Siapa? Israel laknatullah. Negara Israel laknatullah dapat masuk dan berpeluang berada di bumi Malaysia ini, saudara. Di bawah kerajaan 33 bulan itu, bukan saja kapal boleh berlabuh, kapal Israel boleh berlabuh di pelabuhan kita, tetapi dalam tempoh 33 bulan itu jugalah pesawat pejuang Israel boleh melintas di ruang udara kita lalu atas serban haji-hadi dengan selesa kerana diberikan kebenaran oleh kerajaan Din Cirit waktu itu. Mana mulut pemimpin PAS? Mana mulut kamu? Pesawat Israel lalu atas serban pun kamu tak sedar. Sebab apa? Sebab dibuai oleh keenakan kerusi empuk sebagai menteri, bilik berhawa dingin, berjalan kereta mewah, ada bodyguard, ada escort dan sebagainya. Peduli apa ada Israel lalu atas kepala dia. Tapi hari ini nak bercakap, dialah pejuang Palestin. Tuan Ibrahim Tuaman cakap, sekarang, kalau dibuka sempadan Gaza itu, percayalah kita semua sanggup pergi ke sana. Berjihad. Cakap sekarang. Hantar si katik tu pergi. Tak sampai Gaza saya rasa. Baru sampai sempadan tu pun kau dah terduduk dekat situ. Kau tak pernah diuji dengan susah pun, wahai Tuan Ibrahim Tuaman. Tersembanglah. Duduk Malaysia, dengar orang bakar merecun tu pun dah terkentut, dah terkencing, nak sembang pergi ke Palestin. Ni pendaftaran dibuka ni, untuk sukarelawan ni. Pergi daftar lah. Daftar. Suruh unit amal pergi daftar. Sembang dengan penyokong boleh. Nak berjihad dalam Malaysia, nak menghalang judi naik pun tak mampu. Nak menghalang pesawat Israel pun tak mampu. Kamu nak benarkan. Kamu boleh sekat. Kamu nak sembang tentang kamu nak berjuang ke sana. Satu temberang lah. Orang bodoh je yang percaya. Kalau betul kamu anti sangat dengan Israel, patut ketika kamu dulu dah pelabuhan itu telah ditutup kepada kapal-kapal Israel. Pesawat pejuang Israel takkan boleh lalu dekat ruang udara kita kalau kamu betul kamu lawan. Tapi semuanya itu berlaku di waktu ini.
di era kerajaan Malaysia Madani. Di era kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelabuhan diharamkan kepada mana-mana kapal daripada Israel berlabuh di pelabuhan Malaysia. Berkat kuasa bila? Hari Anwar umum besok tu dah kat kuasa dah. Tak ada nak buat kabinet, tak ada nak bahas kat parlimen, tak perlu. Bagi Anwar, dia tak perlu minta kelulusan kabinet. Dia tak perlu minta kelulusan parlimen. Pada dia, Israel diharamkan terus berurusan di pelabuhan Malaysia. Serta-merta. Atas cadangan siapa? Menteri Pengangkutan. Siapa dia? Anthony Loke. Siapa Anthony Loke? Pemimpin DAP, saudara. Yang kamu kata DAP liberal, anti-Islam. Pemimpin DAP inilah orang yang berperanan untuk menguatkuasakan arahan supaya tidak ada kapal Israel berlabuh di negara kita. Yang berpuluh tahun itu dibenarkan. Ramai rakyat Malaysia tak tahu selama ini. Kita duduk menjerit anti-Israel. Kita duduk solat. Ya, doa kunut nazilah. Bertahun-tahun kita kunut nazilah. Minta Allah hancurkan Israel. Tapi Allah tahu bagaimana aku nak hancurkan Israel. Sedangkan negara kamu, Israel boleh bertapak dan mendarat di pelabuhan kamu. Itu di antaranya Israel tidak hancur, saudara. Termasuk negara Arab. Yang berpura-pura kononnya melawan Israel. Tapi berapa banyak negara Arab yang menjual minyak kepada Israel. Macam itulah negara kita. Daripada zaman Mahathir. 2022 lagi. Beliau membenarkan pelabuhan digunakan oleh kapal-kapal Israel. Di zaman Mahathir, saudara. Pasukan kriket Israel masuk bermain kriket dekat negara kita. Sehingga kan pemimpin PAS ketika itu. Allahyarham Salahuddin Ayub. Mahfuz Omar dan berapa orang lagi. Yang menentang pasukan kriket masuk ke negara kita. Yang menentang Israel ini. Yang menentang pasukan kriket ini dipenjarakan. Dan orang Israel itu dibenarkan masuk negara kita. Di zaman Mahathir Mohamad, saudara. Kemudian kita melalak, melolong, mengadu dengan Tuhan. Dengan kunut nazilah kita, oh ya Allah ya Tuhanku, pecahkanlah pakatan mereka ya Allah, hancurkan mereka. Bagaimana Allah nak hancurkan kalau kamu sendiri menternak Israel dan negara kamu? Kamu berikan kebenaran kepada Israel masuk negara kita. Kemudian kau mengadu dengan Tuhan, suruh hancurkan Israel. Sepatutnya kamu kena tunjuk dengan Tuhan bahawa kamu benar-benar lawan Israel. Baru Tuhan akan bantu. Dan hari ini baru kerajaan Malaysia Madani buat, saudara. Pelabuhan kita sekat. Arahan daripada Anwar Ibrahim. Dilaksanakan oleh Anthony Loke. Berlabuh tak boleh. Mendarat pun tak boleh. Usahakan kapal Israel. Ya? Kapal negara luar yang berurusan dengan Israel pun tak dibenarkan berlabuh di negara kita. Pesawat memang tak boleh lalu lah. Tapi di zaman Mahathir, dibenarkan berlabuh. Dan Mahathir mengaku. Bila benda ni kantor, Mahathir mengaku, ya. Tapi saya benarkan dulu pasal apa? Apa nama kapal mendarat di pelabuhan. Kalau mendarat pelabuhan, kita harap dia insaf lah Israel ni. Sebab kita berbaik kalau sama dia, kalau apa nama dia berbaik, itulah Mahathir. Alasan dia. Dia benarkan kapal Israel berlabuh tu, dia minta Israel ni insaf. Ya. Berubah hati. Tak tahu ke perangai Yahudi ni, kamu nak bagi dia berubah hati. Ha? Tahun 47, 48 dulu dah krisis Palestin Israel ni. Sampai sekarang, mana pernah Pak Yahudi ni nak hormat perjanjian Nawatul Ansur dengan kamu Mahathir. Kemudian kamu benarkan bertahun-tahun. Sepatutnya kalau kamu nak pujuk Israel dengan cara membenarkan pelabuhan, kapal dia berlabuh, kalau setahun dia tak ikut, 2 tahun dia masih degil, sepatutnya terus tamatkan. Tapi kenapa kamu benarkan sampai kamu bersara, sampai kamu pencen Perdana Menteri, kapal itu masih berlabuh. Disambung oleh Perdana Menteri selepas itu. Tak ada satu Perdana Menteri pun yang berani menyekat kapal Israel, saudara. Tak ada satu Perdana Menteri pun. Sehinggalah Perdana Menteri bernama Anwar Ibrahim. Inilah satu-satunya Perdana Menteri yang mengambil risiko besar apabila mengharamkan kapal datang masuk ke pelabuhan. Sebelum ini, Menteri hanya pandai berkokok menyalak konon-kononnya mereka melawan Israel. Pakailah maflar Israel, didik kepala, bawa bendera, melalak. Tapi di pelabuhan kita, Israel boleh hisap rokok, tapi pelabuhan
di zaman Mahdi Muhammad. Masuk saja zaman Pak Allah lagi hebat. Islam Hadari. Islam Hadari dalam sekali bukan saja berlabuh tahun 2005. Ya, tahun 2005 Pak Allah membenarkan kapal itu mendarat. Daripada berlabuh naik upgrade kepada mendarat. Ini fakta, saudara. Ini fakta. Kemudian kita ingat zaman Din Cirit berubahlah. Pasal dia anak ulama. Kan? Muhyiddin binti Imam Yasin. Anak ulama. Kan? Perdana Menteri yang baca doa setiap pagi. Baca doa bahasa Melayu, PDF. Kan? Tentulah dia lawan Israel sungguh-sungguh. Kita ingat macam itu. Sebab dia khianat pun langkah Sheraton itu kerana nak lawan DAP. DAP ni pro-Israel. DAP liberal macam-macam. Jadi kami ambil alih kerajaan. Kami nak bersama dengan Lebay ni. Kami nak perintah negara kami di bawah ketuhanan Melayu Islam. Bersama dengan Lebay. Kita ingatkan hebatlah. Kita tak pandanglah. Kod-kod nak lawan Israel berjihad sungguh-sungguh. Rupanya saudara, bukan kapal saja boleh berlabuh. Bukan kapal saja boleh mendarat. Bahkan di ruang udara dibenarkan di zaman Din Cirit. Tahun 2021. Adakah saya fitnah? Google sekarang, saudara. Saudara tengah saya cakap ni, saudara boleh Google. Type kat situ pesawat Israel diberi keizinan. Type tajuk tu je. Kalau saudara akan jumpa tahun bila pesawat Israel tu boleh masuk. Dan ketika itu siapa Perdana Menteri. Maknanya taraf pengiktirafan negara kita pada Israel meningkat daripada kapal berlabuh kepada mendarat, kepada pesawat boleh lalu. Hebat. Di bawah Din Cirit. Semuanya ini hancur lebur ketika di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tanpa melalui kabinet, tanpa melalui parlimen, Anwar terus membuat keputusan bahawa tidak ada ruang sedikit pun untuk Israel datang ke negara kita. Tanah Melayu ini bukan untuk dipijak oleh orang bangsa Yahudi Israel laknatullah itu. Itu yang Anwar buat. Barulah sejajar dengan serangan kita melawan keganasan Israel. Kalau tidak hipokrit, bagaimana Tuhan nak tolong kalau kita hipokrit? Mengadu dengan Tuhan, seolah kita anggap Tuhan tak tahu apa yang kita buat. Menangis air mata konon-kononnya, tolonglah ya Allah hancurkan Israel. Bagaimana Tuhan hancurkan Israel kalau kamu juga menternak Israel di negara kita? Nak main politik. Oh, Anwar tak cukup tegas, kata Haji Hadi. Tentang Israel, Anwar tak cukup tegas. Waktu dia ada kuasa, berkecuali. Konflik Timur Tengah, pendirian kerajaan Malaysia berkecuali. Apakah saya fitnah? Google lagi sekali. Saya akan jumpa kelihatan akhbar. Apa yang berlaku di kisah Timur Tengah, dia sebagai duta khas Timur Tengah. Pendirian Malaysia berkecuali. Ni berkecuali ni adalah kerja orang yang malas. Dia malas nak buat keputusan, dia malas nak hadir mesyuarat, dia malas nak semak kepala fikir, dia kira berkecuali je lah, senang. Orang tak boleh salahkan kita. Kita tak sokong pun tidak, tak bantah pun tidak, berkecuali. Kalau bab-bab macam ni berkecuali, saudara. Tapi kalau bab gaji, allowance tak nak pula berkecuali. Tanya jadi. Gaji allowance sebagai duta khas Perdana Menteri nak ambil tak? Jawablah, saya bab gaji ni saya berkecuali. Tak ada, ambil sapu. Sakau habis. Yang gaji pun sakau, yang tak gaji pun sakau. Nah. Rasuah derma kan? Bermasalah. Yang bab itu tak nak pula kecuali, sepatutnya kecuali lah. Saya lantik Tuan Guru jadi duta khas Timur Tengah. Tapi apa kata kalau bab gaji ni? Oh no, bab gaji ni saya berkecuali. Patut macam tu. Tapi kalau bab duit, tak ada kecuali. Tak ada kecuali, saudara. Bab buat kerja, kecuali. Datang Parlimen Ponteng, bila mengundi undi percaya pada Perdana Menteri pun berkecuali. Kecuali juga. Tapi dia yang cabar. Supaya Menteri buat undi percaya kat Parlimen, dia cabar. Bila kita buat, dia buat tahu, tak undi. Ni perangai buat ni.
Mencabar orang pandai, bila orang sahut cabaran, hilang telur. Hari ni berkokok pula. Rampas kerajaan, cukup jumlah. Saya tak marah orang politik. Saya tahu kerja dia. Kerja dia menipu ni memang kerja orang politik. Kerja menunggak agama ni memang kerja dia. Tapi yang saya kesian saudara, yang percaya ni, sampai bila saudara? Sekali mungkinlah saudara mungkin tersilap, terpedaya. Tapi kalau dah berkali-kali, jelas depan mata, kalau masih tak percaya, memang bukan salah. Bukan salah dia lah. Salah saudara sendiri. Kerana apa? Kerana tidak menggunakan akal fikiran yang Allah berikan kepada kita. Ada orang join ke saya tengok? Kejap tengok ada orang nak join ke. Dia seorang Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terus cakap. Halo, teruskan buka Bawan. mic. Ya, Bawan, dengar kan? Dengar. Teruskan. Habis datang. Siapa pula naik ni? Abang. Bagi hati Halo. mati cakap dulu. Bagi hati mati cakap dulu. Halo. Ya, teruskan hati mati, teruskan. Betul ke nama hati mati ni? Ya. Saya Teruskan. daripada Sarawak lah. Daripada Sarawak nak bertanya lah. Okey. Oh, tadi saya dengar Abawan cerita ada. Habis ni. Tadi Abawan ada bercerita beberapa isu lah kan, betul? Satu isu berkenaan dengan yang mengatakan ada pemimpin PAS yang mengatakan malaikat undi PAS. Tadi kan, betul? Ya. Itu yang dah lama kan saya dengar. Lama. Saya ikut juga benda-benda tu. Ya, lama. 5-6 tahun lepas lah. Oh, masa tu memang dia cakap macam tu kan. Malaikat undi PAS apa semua, betul? Betul? Jadi saya tengok, saya dari Sarawak lah, saya tengoklah politik daripada Semenanjung ni macam bercelaru lah, betul? Polisi belah dia bercelaru, belah kita okey je. Ikut lah mana-mana saya pun tak tahu. Belah dia tu bercelaru sebab bila kau campur adukkan agama, maksudnya bila kau menggunakan agama, bukan apa, dia politik ni dengan agama ni memang betul tidak boleh dipisahkan, kan? Kerana agama lah panduan kita dalam politik, tetapi jangan gunakan agama itu untuk kepentingan politik. Betul-betul. Agama ni kita jadikan panduan lah. Pendapat saya juga, peribadi pun jangan campur adukkan dengan politik kan, betul? Betul, serangan peribadi tak boleh. Patutnya kita sentuh dasar lah. Dia ada perkara peribadi yang agama harus kita dedahkan. Kalau peribadi itu menyebabkan hak rakyat. Contoh seorang pemimpin yang rasuah atau pemimpin yang curi duit rakyat, yang ini boleh kita dedahkan pemimpin itu sebab dia melibatkan wang rakyat. Tetapi kalaulah peribadi dia minum arak ke kan, jangan kita dedahkan. Itu dosa dia peribadi. Dia minum arak, apa semua tu tak boleh kita dedahkan. Tapi kalau dia menakau duit, itu kita kena dedahkan supaya rakyat berhati-hati dengan dia. Okey, berkenaan isu tadi yang 5 tahun lepas, 6 tahun lepas, berarti PRU 14 ataupun 15 macam tu lah, 14, 13 ataupun 14 kan, betul? Okey, saya banyak masuk room, tetapi memang Walanon akan backup Walanon, Walaun akan backup Walaun. Okey? Okey, jadi saya nak tanya Abang Wan lah, ahli PKR lah, mungkin
Abang Wan ahli PKR, betul? Ha. Okey. Kalaulah yang Abang Wan cakap tadi tu berkenaan dengan 5-6 tahun lepas, iaitu PRU 14, PRU 13 yang beliau bercakap berkenaan dengan malaikat ke apa ke semua tu, kan, betul? 5-6 tahun Ya. lepas ya. Ya. Okey, saya sebagai orang Sarawak pun saya tak nak ni lah. Jadi saya nak tanya, Hmm. kenapa PMX pernah janji itu ini, PTPTN apa semua semasa PRU 13, PRU 14. Dia berjanji, dia kata bila dia naik, semua itu akan dihapuskan apa semua. Dia akan jalankan kerja itu semua lah. Tapi apabila dia naik, kenapa benda tu jadi dia tak buat? Boleh Abang Wan terangkan tak? Sama sekali bila PMX janji nak hapuskan PTPN? Dalam manifesto mana? Setahu saya, Pakatan Rakyat bila menghadapi pilihan raya dia ada manifesto. Boleh tak tuan bacakan manifesto tahun itu, ada tak janji menghapuskan PTPN? Ada tak? Okey, semua rakyat Malaysia tahu. Abang Wan Tak, dengan saya bukan rakyat tanya Malaysia rakyat semua Malaysia, boleh tahu. saya bukan tanya rakyat Malaysia. Saya tanya hati mati. Hati mati tahu kan? Pakatan Rakyat setiap kali pilihan raya kita ada manifesto. Waktu Anwar menjanjikan menurunkan harga minyak, itu pilihan raya bila? Kemudian waktu Anwar menjanjikan pendidikan percuma, tu tahun bila? Manifesto bila? Waktu Anwar menjanjikan PTPN tu saya nak tahu tahun bila? Sebab manifesto ini dia akan berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung situasi negara waktu itu. Mana ada manifesto yang sama dan kekal? Tak ada. Yang menjanjikan menghapuskan PTPN itu PAS. Itu ada dalam YouTube. Tak cara saudara boleh buka YouTube, Tuan Ibrahim Tuan Man akan menjanji untuk menghapuskan. Berkenaan okey, rakyat Malaysia pun boleh buka YouTube yang mengatakan PMX yang buat ceramah yang mengatakan dia akan hapus itu ini semua. Jangan sebut itu dekat YouTube. Jangan. Saya pun di YouTube. Tak, jangan sebut itu ini. Jelaslah apa yang dia janji. Dan dalam manifesto mana, pilihan raya waktu bila. Sebab janji kita tak sama. Kadang-kadang kita berjanji dengan anak pun tak sama. Waktu kita berjanji, waktu itu kita berkemampuan. Dan orang tak pilih kita waktu itu. Waktu kita berjanji, orang tak bagi peluang kita di kerajaan. Bila waktu pilihan raya akan datang, janji itu jadi janji lain. Manifesto yang berubah. Waktu itu rakyat bagi peluang tak? Rakyat tak bagi peluang juga. Maka manifesto yang terakhir adalah manifesto PRU 15. Kan? Itu pun bukan kajian PH yang jadi kajian hari ini. Kajian gabungan. Bila kajian gabungan, kita kena terima manifesto setiap parti. Tak boleh nak ambil manifesto Pakatan Harapan saja. Kena ambil manifesto UMNO. Kena ambil manifesto DPS. Kena ambil manifesto JRS. Mana yang boleh kita buat dulu. Sebab kita bukan jadi kerajaan bersendirian. Waktu kita nak jadi kerajaan bersendirian, waktu itu rakyat tak bagi peluang. Waktu Anwar berkempen, minyak, hari ini aku perintah, minyak turun. Waktu itu pilihan raya bila? Dan rakyat bagi tak dia jadi Perdana Menteri waktu itu? Tak jadi, tak bagi. Kecuali kalau rakyat bagi peluang waktu itu dan dia tidak tunaikan, maka kita boleh salahkan dia. Tapi waktu itu rakyat tak bagi. Sebab itu, menurunkan harga minyak tidak ada dalam manifesto PRU 15. Tak ada dah manifesto tu. Sebab keadaan harga minyak dah lain. Suasana ekonomi dah lain. Hutang negara dah lain. Janji dah berbeza. Sebab itu kita jangan pegang pada janji itu. Yang saya ceritakan kisah 45 tahun itu melibatkan akidah. Bukan janji. Yang saya cerita tentang Ustaz mengatakan malaikat turun. Itu melibatkan akidah. Bukan janji pilihan raya. Dan akidah itu sampai hari ini. Yang baru. Bukan 45 tahun. Yang PRN baru ini. Seorang pemuda PAS. Sudah. Itulah. Okey, PMX pun saya nak jawab ni. Dia kata bila dia okey, PMX dia kata bila dia jadi Perdana Menteri, dia tak cakap pun bila masa dia jadi Perdana Menteri apa semua. Masa itu kempen pilihan raya. Betul. Dia kata kalau saya jadi pilihan raya. Ya. Ya, dia kata kalau sekarang ini dia sudah menjadi Perdana Menteri, sepatutnya dia boleh pertimbangkan semula apa semua tu. Waktu dia janji itu, kamu tak pilih dia Perdana Menteri. Itu masalah dia. Sedangkan dia nak bagi. Dia nak bagi. Saya nak bagi. Anwar cakap. Hati-hati. Anwar cakap bila dia menjadi Perdana Menteri, dia tak cakap PRU 14 memanglah bila saya menang. Kita faham.
Memang dia tak cakap, So tapi kita jadi sekarang faham. ni Tapi kita faham, dengar dulu saya cakap. Kamu nak suruh saya jawab, tapi kamu nak cakap. kekeliruan Tak, dengar. Kamu nak minta saya jawab, kamu tanya tadi. Sekarang ni, itu sebabnya ada manifesto. Manifesto ini adalah benda yang dijanjikan waktu pilihan raya itu. Waktu pilihan raya itu. Kalau nak dia buat, waktu itu kamu bagi dia kerajaan. Bila kamu tak bagi dia, next pilihan raya, manifesto dah berubah. Manifesto dah berubah. Sebab itu, MA63 itu adalah janji manifesto kita pada PRU15. Dan Anwar buat tak MA63? Buat. Bila dia dapat jadi Perdana Menteri sekarang. Sebab itu dijanjikan dalam manifesto pada PRU15. MA63, Anwar tak janjikan pada PRU12. Anwar tak janjikan pada PRU13. Anwar tak janjikan pada PRU14. Tak janji. Sebab itu bila kita jadikan Jabatan Harapan pada 22 bulan, kita tak buat MA63 sebab tidak ada dalam manifesto waktu itu. Manifesto itu muncul pada PRU15. Dan bila Anwar dibagikan kuasa untuk menjadi Perdana Menteri, maka dia laksanakan MA63. Sebab itu dijanjikan. Jadi kita nak pandang pada janji-janji ni, kan? Setiap tahun, setiap kali penggal pilihan raya, memang janji akan berubah. Sebab berdasarkan situasi semasa. Macam kita dengan anak kita lah, waktu kita berjanji dengan anak kita, kalau kau lulus SRP, aku abah belikan basikal. Tiba-tiba dia tak lulus. Kemudian dia tuntut dengan ayah dia bila dia dah besar. Dah SPM. Waktu itu kita tak mampu nak bagi. Waktu kita dah janji dengan dia, waktu itu kita mampu. Tapi dia tidak lulus. Dia macam tu. Jangan kita pandang politik ni jumut sangat. Yang saya sebut 3-4 tahun ini bukan soal manifesto. Ini soal akidah agama. Bahkan dalam PRU15 ni pun disebut undi BN masuk neraka. Undi PS masuk neraka. Ini PRU. Dan PRN baru ini bukan lama. Bukan perkara lama, bukan isu lama. Kalau saya nak main macam tu, banyaklah nak main ni bertahun-tahun dulu baru banyak daripada pikiran ditubuhkan dia pilihan raya tahun bila kita menyertai pilihan raya. Banyak manifesto.